Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini terdapat bertemu untuk kita membahaskan sebuah tajuk, iaitulah Al-Inabah. Baik, jadi kita nak bincang tentang tajuk Al-Inabah. Jadi insya-Allah kalau kita lihat tajuk Al-Inabah ini dibahaskan oleh para ulama. Antaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Iaitulah pada fasal beliau membahaskan tentang Al-Inabah setelah maqam ataupun perbahasan berkenaan dengan maqam taubah. Sebenarnya dia adalah lanjutan daripada perbahasan berkenaan dengan taubat. Tapi kita ambil tajuk Al-Inabah ini insya-Allah supaya kita dapat faedah berkenaan dengan apa itu yang dimaksudkan dengan Al-Inabah. Baik. Sebab itu kalau kita lihat kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, فإذا استقرت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة. Apabila kaki orang yang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala telah kukuh pada kedudukan taubah, yakni pada maqam taubat, maka setelahnya kakinya itu akan turun pula kepada maqam al-inabah. Maqam al-inabah. Baik. Wa qad amara bihi ta'ala fi kitabih wa athna ala khalilihi bih. Faqala wa anibu ila rabbikum. Wa qala inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan supaya kita melazimi al-inabah di dalam kitabnya. Dan juga Allah memuji khalilnya, kekasihnya, kerana mempunyai sikap ataupun sifat yang sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhan kalian. Wa anibu ila rabbikum. Kita akan bawa dulu ayat-ayat Al-Quran, kemudian nanti kita akan lihat ta'rifan inabah ini. Apa maksud inabah ini dari sudut perbahasan ulama. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhan kamu. Kemudian Allah SWT sebut dalam surah Hud ayat 75, inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim lahalimun, benar-benar seorang yang halim, yakni yang santun. Halim juga maksudnya yang tidak cepat marah, yang tidak sukakan untuk disegerakan hukuman dan balasan, ataupun kita kata yang tak suka untuk disegerakan balasan. Maksudnya tak suka untuk disegerakan hukuman. Itu juga antara termasuk makna halim. Awwahun, sebahagian ulama tafsir mengatakan ianya adalah salah satu lahjah Habasyi ataupun bahasa Habasyah. Awwah merujuk kepada mu'minun muqinun, seorang yang beriman dan meyakini, yang penuh keyakinan. Beriman dan penuh keyakinan. Awwahun, kalau kita buka di dalam tafsir At-Tabari, dia ada sebut banyak pendapat. Antaranya mukmin. Awwahun maksudnya
seorang yang beriman. Muqinun, yang meyakini dengan penuh keyakinan. Munibun, ar-raja'u ila rabbi. Ar-raja' yakni yang banyak kembali, yang banyak kembali dan yang selalu kembali kepada Allah. Munibun. Jadi Allah Ta'ala sebutkan Nabi Ibrahim ni dipuji kerana mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama adalah halimun. Halim maksudnya santun, pemaaf, tidak sukakan, tidak, kita kata tidak gemar untuk menyegerakan hukuman ataupun balasan. Maksudnya tak suka nak balas dengan segera. Tak suka nak kita kata supaya Allah Subhanahu Taala ni memusnahkan ataupun menurunkan azab dengan segera. Halim. Sebab itu orang yang pemaaf, orang yang kita kata yang banyak memaafkan disebut halim. Kerana kebanyakan orang dia ada apa? Dia ada perasaan intiqam. Dia ada perasaan suka nak balas dendam. Sebab itu yang mencapai tahap khullah antaranya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua ini yang mencapai tahap kita kata sifat mereka ini adalah antaranya halim. Secara umumnya para nabi dan rasul kesemua ada sifat ini, halim. Yang ni dia tak suka balas. Yang ni kalau kita tengok balik, hanya para nabi yang mencapai tahap khullah, dan juga nabi-nabi yang kita tahu bahawasanya mereka adalah di kalangan ulul azmi yang mencapai tahap ini ataupun yang dapat menyempurnakan tahap ini, halim. Selalunya kita ni belum lagi lah. Tambah-tambah kita masih ada lagi, selalunya darah muda ni kurang. Dia kerja nak balas dendam. Bila orang kata kat dia nak balas. Bila orang kutuk dia nak balas. Betul tak? Selalunya darah muda lah. Sebab kita masih ada lagi darah tu. Sebahagian di kalangan pemuda, syabab. Tetapi beza dengan orang yang sudah meningkat usianya. Dia ada kurang, maksudnya dia dah melalui darah muda, dan dia tahu tidak ada gunanya kalau kita terus berdendam ataupun nak segera untuk apa? Membalas. Kan? Sebab itu kalau kita tengok Allah Taala puji Nabi Ibrahim alaihi salam, inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Awwah kita sebut tadi maksudnya muqinun, yang meyakini janji-janji Allah, yang beriman dengan Allah. Awwah. Munibun, yang banyak kembali kepada Allah ataupun selalu kembali kepada Allah. Ini itu kita kata 3 sifat ini Allah Taala puji Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam surah Az-Zumar ayat 54 tadi perintah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhan kalian. Kemudian Allah SWT puji Nabi Ibrahim AS dengan 3 sifat, halimun, awwahun, munib. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa akhbara anna ayatihi innama yatabassara biha wa yatadhakkaru ahlaha aw yatadhakkaru ahlul inabah. Faqala afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib. Dan Allah mengkhabarkan bahawasanya ayat-ayatnya, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, sama ada tanda-tanda yang kita kata bersifat kauniyah, yakni penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mencipta langit dan bumi, Allah mencipta makhluk-makhluknya kauni yang ada di alam ini, sama ada di alam ghaib ataupun kita kata alam al-ghaibi wasyahadah, sama ada di dalam alam ghaib yang dikhabarkan oleh Rasul ataupun alam syahadah yang kita menyaksikan.
kita dapat saksikan. Dan juga ayat-ayat syar'iyah, iaitulah ayat-ayat Al-Quran. Baik, Allah Ta'ala bagi tahu dekat dalam Al-Quran, ayat-ayat kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah ini hanya akan diambil manfaat, yatabassaru biha, hanya akan diambil manfaat dari sudut apa? Yang akan meneliti, yang akan mengkaji, yang akan memerhatikan, wa yatadhakkaru, dan menjadikan sebagai peringatan, mengambil pengajaran, mengambil peringatan. Ayat-ayat ini, ayat-ayat kekuasaan dan tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah ini hanya akan dimanfaatkan oleh ahlul inabah. Imam Ibn Qayyim kata innama, maksudnya adatul hasr, maksudnya hanya. Maksudnya orang yang akan mengambil manfaat daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala zahirkan, yang Allah Ta'ala tunjukkan, sama ada melalui Rasulnya, iaitulah khabar-khabar, cerita tentang apa? Benda gaib, tentang makhluk Allah yang gaib, malaikat, cerita tentang arash, cerita tentang qalam. Itu ayat-ayat kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Demikianlah juga apa yang kita nampak, langit dan bumi yang kita lihat, segala isinya hanya akan diambil manfaatnya oleh ahlul inabah, iaitulah mereka yang selalu kembali kepada Allah. Mereka yang selalu kembali kepada Allah. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Qaf ayat 6 hingga 8, Allah kata apa? Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Apakah mereka tidak melihat ila as-sama'i, kepada langit, melihat ke arah langit? Kerana penciptaan langit itu adalah antara penciptaan yang teragung dalam alam ini. Fawqahum, yang berada di atas mereka. Kaifa banainaha, bagaimana kami telah membinanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala design. Banainaha, kami binanya. Wa zayyannaha, dan kami telah menghiasi langit itu, kami menghiasinya. Iaitulah dengan apa? Wa zayyannaha bil masabih, iaitulah dengan bin nujum, dengan bintang-bintang yang ada di langit dan segala isi langit. Wa zayyannaha, yang ini Allah SWT hiaskan langit itu. Wa ma laha min furuj, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tidak ada sedikit pun kekurangan, kecacatan, kekurangan, ataupun kita kata lompong-lompong kekurangan yang ada pada penciptaan langit. Kalau kita tengok langit, tak ada sikit pun cacat. Kalau kita tengok ceiling rumah kita ataupun tempat yang kita duduk, boleh jadi kita buat rumah tu dah cantik dah. Yang buat ceiling tu memang kita kata apa, kontraktor yang berpengalaman. Kita ambil daripada syarikat pembinaan yang berpengalaman. Tetapi tak sampai 3 tahun, 2 tahun tengok ada lubang. Kan? Hujan sikit tengok dah ada apa? Dah ada spot. Black spot, black hole, macam-macam ada. Betul tak? Kerana dia adalah binaan makhluk, didesain oleh makhluk. Dia ada, makhluk asal bagi makhluk adalah an-naqs, an-naqais, yakni sifat kurang, sifat cacat, sifat lemah. Dia tak sempurna. Sebab itu kita buatlah apa sekalipun, kita tak akan dapat kesempurnaan. Kerana kesempurnaan itu al-kamal lillahi wahdah. Kesempurnaan itu milik Allah, mutlak milik Allah semata-mata. Kita buat macam-macam, kita boleh plan macam-macam, tetapi tak akan ada kesempurnaan. Kerana kesempurnaan tu hanya milik Allah. Sebab itu Allah kata apa? Wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wa ma laha min furuj nak bagi tahu sun Allah atqana kulla syai', yakni penciptaan Allah ni dia sangat-sangat apa? Sempurna. Tak seperti
apa yang makhluk lakukan. Wa ma laha min furuj. Kemudian Allah kata wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Kemudian bumi yang kami bentangkan, dan kami jadikan padanya adanya rawasi, iaitu gunung ganang. Gunung ganang yang menjadi pahat, ataupun kita kata yang menjadi paku bagi bumi. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Kemudian Allah tumbuhkan daripada muka bumi ini segala perkara yang sangat indah. Min kulli zawjin bahijin. Bahij maksudnya yang sangat indah. Semua perkara yang cantik, yang indah. Dan ada dia punya pasangan masing-masing, dan ada dia punya jenis masing-masing yang kita kata sangat indah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan ayat-ayat ini, iaitulah penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, tabsiratan. Tabsiratan maksudnya apa? Daripada masdar bassara yubassiru, tabsiratan, iaitulah satu penjelasan. Satu kita kata tanda yang menjelaskan, yang memberikan petunjuk, yang memberikan, yang menyuluh dan memberikan petunjuk dan menjelaskan. Wa dhikra, dan juga menjadi peringatan. Bagi siapa? Likulli abdin munib, bagi setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah. Li abdin munib, maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah tadi, sama ada di langit dan bumi, hanya akan menjadi petunjuk, hanya akan menjadi penjelas dan peringatan bagi hamba Allah yang munib, yang selalu kembali kepada Allah, yang banyak kembali kepada Allah, yang selalu kembali kepada Allah. Kemudian dalam surah Ghafir ayat 13, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wallazi yuriikum ayatihi wallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib." Dialah Allah allazi, yang yuriikum ayatihi, yang memperlihatkan kepada kamu ayatihi, tanda-tandanya, tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya. Wa yunzilu lakum minas samaa'i rizqa, dan menurunkan kepada kamu dari langit rezeki. Wa ma yatadhakkaru illa man yunib, dan tidak mengambil pengajaran akan hal tersebut kecuali orang-orang yang kembali, yang banyak kembali kepada Allah. Illa man yunib, kecuali mereka yang banyak kembali kepada Allah, yang selalu kembali kepada Allah. Illa man yunib. Jadi poinnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang akan ambil manfaat daripada tanda-tanda kebesaran Allah ini hanyalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Baik. Kemudian dalam surah Ar-Rum ayat 30 hingga 31, kita nak tengok lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Inabah. Siapakah mereka yang disebutkan dengan orang yang banyak kembali kepada Allah, yang selalu kembali kepada Allah. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 30 hingga 31, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamun, munibina ilaihi wattaquh." Maka Allah perintahkan supaya kita menegakkan wajah kita, memalingkan wajah kita hanya kepada agama yang lurus. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, supaya kita hanya meluruskan agama kita hanya kepada Allah, menghadapkan wajah kita hanya kepada Allah, iaitulah agama yang lurus, mentauhidkan Allah. Yang Allah Ta'ala sifatkan agama tauhid ini, agama yang lurus ini, fitratallah, iaitulah fitrah yang Allah Ta'ala telah cipta. Bersama dengan seluruh makhluknya ada fitrah ini. Dalam konteks ini kita nak bincangkan fitrah untuk kembali kepada Allah. Jadi kita akan bincangkan nanti pembahagian inabah.
Jadi Allah Ta'ala kata, fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha. Yang Allah Ta'ala ciptakan kepada manusia. Maksudnya setiap manusia Allah Ta'ala dah cipta baginya fitrah. Apa maksud fitrah di sini? Iaitulah apa? Islam, tauhid. Dan antaranya adalah rasa nak kembali kepada Tuhan. Maksudnya inabah ini secara umumnya kita boleh dapat, dia adalah fitrah. Dan benda ni kita kata diakui dan dibuktikan dengan apa yang kita lihat di seluruh dunia. Dan yang paling dekat dengan kita, bila kita lihat, bila berlakunya COVID-19, awal-awal berlakunya COVID-19, kita cuba lihat bagaimana ada video yang disebarkan di Amerika Syarikat, adanya sekumpulan jururawat yang mereka apa, duduk dalam satu bulatan, kemudian mereka menyeru nama Tuhan, kerana mereka dah mereka dah tak dapat nak tanggung kesusahan ketika itulah. Tapi lama-lama Allah Ta'ala bagi nikmat, lupa balik lah. Itu yang pakat lupa balik tu, tak jaga dah. Bagi Allah, bila Allah Ta'ala bagi nikmat, maksudnya bagi balik keamanan, bagi kita tak rasa takut, maka kita lupa. Cuba kita lihat waktu awal-awal, kesemua orang nak kembali kepada Allah. Kesemua orang nak kembali kepada Allah. Tak kira apa agama dia, tak kira macam mana sekali bentuk peribadatan yang dilakukan, tetapi nak bagi tahu dia ada fitrah tu. Fitrah nak kembali kepada Tuhan. Nampak? Sebab tu Allah kata allati fatara an-nas 'alaiha, yang Allah Ta'ala telah cipta manusia dengannya. La tabdila li khalqillah. Benda ni tak boleh diubah. Tak ada yang boleh ubah fitrah ni. Yang ni Allah Ta'ala jadikan dia sebagai suatu yang telah ada dalam diri manusia. La tabdila li khalqillah. Allah kata takkan boleh siapa pun ubah. Termasuklah kalau kita tengok orang yang mengaku dia sebagai ateis, tak percaya Tuhan pun, sebenarnya dia sebenarnya juga duk mencari Tuhan, dan dia ada rasa nak kembali kepada Tuhan, walaupun lisan dia menafikan. Dan Allah Ta'ala sebut hakikatnya dalam surah An-Naml, bagaimana Fir'aun yang menafikan Tuhan, tetapi Allah kata apa? Wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum zulman wa 'uluwa. Wajahadu biha, pada lisannya dia mengingkari, tetapi di dalam hatinya dia meyakini. Hanya disebabkan oleh apa? Zulman wa 'uluwa, hanya kerana kezaliman dirinya dan juga kesombongan. Sebab itulah dia tak mengaku. Tapi Allah singkap, dalam hati dia ada keyakinan, itulah rasa nak bertuhan. Baik, dalam ayat yang berikutnya Allah Ta'ala sebut Zalika ad-dinul qayyim. Kemudian Allah tegaskan lagi, demikianlah agama yang lurus. Agama yang lurus, iaitulah tauhid. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Akan tetapi ramai manusia yang tidak mengetahui. Iaitulah apa? Dengan mereka tidak menggunakan fitrah itu untuk mentaati Allah. Mereka yang tidak menggunakan fitrah yang Allah Ta'ala telah bekalkan bagi mereka dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Sebab itu mereka berpaling daripada mentaati Allah. Sebab itu Allah kata ramai manusia yang tidak mengetahui. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut munibina ilaihi wattaquh, iaitulah apa? Mansubun, munibin ni kalau kita tengok dari sudut i'rab dia, mansubun 'alal hal min ad-dhamiril mustaqim fi qawlihi fa'aqim wajhaka. Maksudnya dia kembali kepada fa'aqim wajhaka. Maksudnya Allah Ta'ala sifatkan orang yang apa? Orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah. Sifat mereka munibina ilaih. Hal keadaan mereka munibina ilaih. Mereka itu yang meluruskan wajah mereka, yang meluruskan tauhid mereka hanya kepada Allah. Sifat mereka apa? Munibina ilaih. Iaitulah apa? Mereka selalu kembali kepada Allah. Nampak?
Sebab apa? Kita kata dia mansub alal hal min ad-dhamiril mustakin fi qawlihi fa aqim wajhaka lid-din. Kerana khitab, yakni perintah Allah tadi, fa aqim wajhaka lid-din hanifa, perintah Allah. Khitab tu adalah perintah. Tertuju kepada siapa? Kepada Nabi SAW dan umatnya. Sebab itu dalam ayat yang ke-31 tu Allah Ta'ala sebut munibina ilaih. So munibina ilaih tu nak kembali kepada siapa? Takkan nak cerita tentang apa? Walakin aktharan nasi la ya'lamun. Tak. Sebab itu dia mansub, sebab itu dia alamatun nasbihi ya. Sebab itu dia dibaca dengan munibina ilaih. Sebab dia mansub pada apa? Fa aqim wajhaka lidini hanifah. Maksudnya dia mansub ala hal, keadaan orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah semata-mata. Sebab itu Allah kata munibina ilaihi wattaqu. Mereka yang menghadapkan wajah semata-mata kepada Allah, yang menghadapkan agama mereka semata-mata kepada tauhid mereka, ibadat mereka kepada Allah semata-mata, yang berpegang dengan ajaran Hanif, iaitulah ajaran Hanifiyah, millat Ibrahim, ajaran tauhid, iaitulah mereka yang selalu kembali kepada Allah, munibina ilaih, kembali kepadanya, wattaquh, dan juga mereka yang bertakwa kepadanya, yang menjauhi larangannya. Baik. Jadi seakan-akan ayat ni, kita kata fa aqim wajhaka lid-din hanifa ni, takdir dia di sini aqim wajhaka anta ya nabi atau ya Muhammad wa ummataka munibina ilaih. Maksudnya luruskan agamamu, luruskan wajahmu hanya kepada Tuhan. Luruskan wajahmu, agamamu, engkau wahai Muhammad dan umatmu. Perintah tu tertuju juga kepada umat Muhammad. Dalam keadaan munibina ilaih, iaitu dalam keadaan sentiasa kembali kepadanya. Baik. Sama macam apa? Kalau kita tengok balik, boleh juga kalau kita tengok balik munibina ilaih tadi, boleh juga, harus juga kita katakan dia adalah hal bagi maf'ul fataran nas 'alaiha. Hal bagi maf'ul fataran nas 'alaiha. Maksudnya apa? Yang dimaksudkan di situ ialah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah fitrahkan kepada manusia. Iaitulah antaranya fitrah yang Allah Taala telah fitrahkan kepada manusia, iaitulah rasa nak kembali kepada Allah. Jadi boleh kita kata boleh dua cara kita nak faham ayat. Yang pertama tadi mansub ala hal min ad-dhamiril mustakin fi qawlihi fa aqim wajhaka lid-din hanifa, ay fa aqim wajhaka anta ya Muhammad wa ummataka munibina ilaih. Itu satu. Yang kedua, boleh juga kita kata munibina ilaih itu hal bagi maf'ul fataran nas 'alaiha. Maksudnya apa? Fatarahum munibina ilaih. Yani Allah Subhanahu Wa Taala telah memfitrahkan kepada manusia rasa untuk sentiasa kembali kepada Allah. Munibina ilaih. Baik. Jadi di sini kalau kita lihat balik, disokong dengan hadis Nabi SAW. Apa yang Imam Ibn Qayyim bawakan ini, dalilnya sangat jelas. Antaranya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan selainnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitulah apa? Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu ala hadhihi al-millah hatta yu'riba anhu lisanuhu." Ini datang dalam lafaz Imam Ahmad. Dalam lafaz Imam Muslim, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Itu yang lafaz yang paling masyhur. Tapi ada satu lagi lafaz, ma min mauludin illa yuladu 'ala hadhihi al-millah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Maksudnya tidak ada seorang pun anak ataupun bayi yang baru lahir. Ma min mauludin, tidak ada seorang pun bayi yang lahir illa, melainkan yuladu ala hadhihi al-millah, melainkan dia telah dilahirkan di atas
millah ini. Maksud millah ini apa? Tauhid, Islam, yang ini menyerah diri kepada Allah, kembali kepada Allah, fitrah tadi. Nampak? Hatta yu'riba anhu lisanuhu, sehinggalah apa? Diarabkan lisannya. Maksudnya apa? Sehinggalah dia boleh apa? Dia boleh cakap Arab. Maksudnya apa? Macam dalam hadis yang lafaz Imam Muslim, ataupun di sini hatta yu'riba anhu lisanuhu, sehinggalah kita kata lisan dia itu dibentuk berdasarkan bahasa yang dituturkan oleh ibu dan ayah dia. Itu maksud dia. Hatta yu'riba anhu lisanuhu. Kalau ayah dia ajar bahasa Arab daripada kecil, anak dia tu akan boleh bahasa Arab lah. Kalau ayah dia ajar bahasa Inggeris, akan boleh bahasa Inggeris. Betul tak? Contoh kita tengok dulu ada orang share seorang budak tu, dia lahir dekat Britain tapi orang Melayu. Tapi ayah dengan mak dia orang Kelantan. Walaupun dia lahir dekat Britain, England ke kat mana? Tak, kat Eropah lah. Tapi dia sebab apa dia duduk kat sana, dia still boleh kecek Kelantan. Dia boleh kecek Kelantan sebab parents dia didik. Macam itulah maksud hatta yu'riba anhu lisanuhu. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir ni, dia lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap bayi yang baru lahir, dia lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapanya lah yang meyahudikan dia, atau menasranikan dia, atau memajusikan dia. Maksudnya mencorak agama dia. So dalam riwayat ni, Imam Ibn Qayyim bawa riwayat yang datang dengan lafaz bahasa. So dengan riwayat Imam Muslim tadi sebut tentang mencorak, maksudnya corak cara berfikir, cara beragama, maka kedua ibu bapa yang berperanan. So yang mengubah fitrah seseorang itu adalah apa? Ya. Maksudnya dia ada faktor. Antara faktor yang Nabi SAW sebutkan yang boleh mengubah fitrah seseorang adalah didikan. Selain daripada faktor lain, iaitulah pengaruh ataupun syaitan, pengaruh kawan, godaan syaitan dan sebagainya, itu kita kata tak disentuh dalam hadis ini. Tetapi dalam hadis ini disebutkan tentang peranan kedua ibu bapa. Maksudnya di sini menjelaskan kepada kita, asalnya semua manusia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya Allah Ta'ala dah design untuk dia sentiasa kembali kepada Allah. Dan Allah dah design dia untuk mentauhidkan Allah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak uji hamba Allah tadi, nak uji bayi tadi, daripada mula dia lahir, maka akan adalah, sebab itulah kita kata bahawa dunia ini adalah tempat untuk Allah Ta'ala uji. Ibtila' wal ikhtibar wal imtihan, fitnah. Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tengok siapakah yang lepas ujian dia. Walaupun pada hakikatnya Allah Ta'ala dah tahu siapa yang akan lepas, siapa yang tak akan lepas. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tulis segala sesuatu. Baik. Jadi, kalau kita tengok balik, itu antara dalil yang paling jelas. Menunjukkan apa? Bila Nabi kata, kullu mauludin. Maksudnya dia bukan hanya anak orang Islam. Semua. Maksudnya, adakah termasuk anak orang yang lahir dalam contoh hutan Amazon tu? Bayi yang lahir dalam hutan Amazon termasuk ke? Ya, termasuk. Sebab memang Allah yang cipta dia. Kan? Tetapi yang menyesatkan dia adalah kedua ibu bapanya. Dia berantai lah. Yang menyesatkan kedua ibu bapanya adalah nenek moyang dia. Kan? Contoh, kalau kita tengok, apa bukti menunjukkan seorang ni bila dia lahir, dia ada rasa, kita kata fitrah itu. Maksudnya dia akan, yang paling mudah kita nak faham, bila dia mencari satu kuasa ataupun satu pihak yang dia dapat berlindung, maka itu fitrah dia. Seorang bayi, dia keluar daripada perut ibunya,
dia akan menangis. Baik, dia akan menangis. Dan bila dia menangis, apa yang Allah Ta'ala ciptakan, iaitulah apa? Tangisan seorang bayi itu, seorang bayi yang kecil yang baru lahir, akan kita kata menyebabkan interaksi antara si anak dengan si ibu. Yang mana kalau kita boleh faham bahasa mudahnya, dia memerlukan perlindungan seorang ibu, dan dia berhajatkan kepada makanan, dia berhajatkan kepada susu ibu dia. Sebab itu daripada kecil Allah dah bagi fitrah ni. Bayi yang baru lahir, dia boleh beza antara ibu dia dengan ayah dia. Betul tak? Dia boleh beza. Dia tak akan cari susu dekat ayah dia. Kalau cari susu kat ayah dia, jenuh. Sebab apa? Itu menunjukkan fitrah. Tak perlu diajar. Tak perlu diajar. Tak perlu pergi dekat dia kena jelas ni, teori itu, tak perlu. Dia tahu. Dia tahu sendiri. Dia boleh beza antara mak dengan ayah dia. Even sampailah usianya 1 tahun, 2 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan fitrah bagi seorang anak kecil yang membesar, apa perkataan pertama yang dia boleh ucap? Apa yang perkataan pertama yang akan keluar daripada mulut dia? Kalau kita mengaji makhraj huruf, ba dengan ma. Sebab dia makhraj yang kita kata datang daripada kita kata apa? Makharij yang dekat, yang sama. Ba dengan ma kan? Sebab itu anak kecil dia akan mudah untuk cakap ma dengan ba. Baba, mama. Kadang-kadang dia akan tertukar. Ma dengan ayah dipanggil ma, baba dia dipanggil ma. Atau ayah dia dipanggil ma, ama, ataupun mama, mak dia dipanggil baba. Tertukar. Sebab apa? Itulah makhraj yang dekat. Fitrah lah kita kata. Sebab itu kita kata benda tu fitrah. Sebab itu bukti menunjukkan hal tersebut adalah fitrah. Cuba kita kaji semua bahasa. Dia akan ada tasyabuh, benda yang dekat. Jadi dari sudut penggunaan bahasa, sebab bayi ataupun budak ni dia akan sama je. Kalau bahasa Inggeris, dia akan mama juga. Mami, mama. Yang kemudian barulah daddy kan. Daddy. Tapi dia dekat-dekat. So itu benda yang simple lah, kita kata benda yang nak menunjukkan Allah Ta'ala dah bagi fitrah. Maksudnya dia berhajat kepada suatu tempat yang dia nak berlindung, iaitulah ibu dengan ayah dia. Sudah tentulah itu hanya satu contoh yang Allah Ta'ala bagi. Sebenarnya bukan itu tempat perlindungan dia yang sebenar, bukan itu tempat untuk dia kembali selama-lamanya, tetapi ada satu lagi kuasa yang telah mencipta ibu dengan ayah dia, yang telah memberikan petunjuk kepada ibu dengan ayah dia, iaitulah Allahu Rabbul Alamin. Fatara an-nas 'alayha fitratallah allati fatara an-nas 'alayha. Fitrah. Sebab itu kalau kita kaji tentang dalil-dalil nak mengisbatkan Tuhan, dalil-dalil yang nak membuktikan kewujudan Tuhan, sangat banyak di dalam Al-Quran. Tak perlu kita susah payah belajar ilmu falsafah, buang masa. Kerana apa? Ilmu falsafah ni hanya akan bawa kepada keraguan. Last sekali tak kenal Tuhan, last sekali jadi ateis, menafikan sifat-sifat Tuhan. Sebab itu ulama sebut banyak dalil-dalil dalam Al-Quran, iaitulah disebut sebagai al-adillatu al-aqliyah an-naqliyah, dalil-dalil, bukti-bukti yang kita kata logik, yang berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah. Sangat banyak. So Nabi SAW dah tunjukkan. Baik. Kemudian yang berikutnya di dalam surah Sad ayat 24, Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan
nabinya Daud alaihi salam. Allah kata fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Maka Daud alaihi salam beristighfar, memohon keampunan Rabbnya, Tuhan. Wa kharra raki'an wa anab. Lalu dia menyungkur sujud kepada Allah, wa anaba, dan kembali kepadanya. Nampak? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Qaf ayat 31 hingga 34. Iaitulah ganjaran, thawab, ganjaran yang menunggu ahlu al-inabah wal khasyah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ganjaran bagi ahlul inabah wal khasyah, iaitulah mereka yang selalu kembali kepada Allah dan takutkan Allah. Allah Taala sebut wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Akan didekatkan syurga itu kepada orang-orang bertakwa, dan syurga itu takkan jauh daripada mereka. Ghaira ba'id, tak jauh. Akan didekatkan syurga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Syurga ni kat mana? Ahsan. Bawah aras. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah apa? Di atas langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh. Dan kita kata syurga ini, Al-Jannah, adalah salah satu kerajaan Allah yang paling agung. Yang Allah Ta'ala cipta dia. Yang sebahagian ulama menyebutkan syurga antara makhluk Allah yang takkan dimusnahkan ketika Allah memusnahkan langit dan bumi. Ketika Allah mendatangkan kiamat, Allah Subhanahu wa taala memecahkan langit dan bumi, Allah ratakan bumi, Allah pecahkan langit. Maksudnya, sebab itu kalau kita tengok balik, bila Allah Ta'ala sebut dipecahkan langit, maksudnya kat situ dalil menunjukkan langit ni dia ada gap antara setiap lapisan tu, 7 tu. So Allah Ta'ala pecah. Sebab itu dalilnya lagi hadis Isra' dan Mi'raj. Bila Nabi naik ke setiap langit tu, dia ada penjaga pintu setiap langit. Nabi kena bagi salam, Jibril kena bagi salam dulu, kena minta izin dulu sebelum boleh masuk langit yang berikutnya. Sampailah langit yang ketujuh, sampailah ke Sidratul Muntaha. So nak bagi tahu syurga ni apa? Perkara yang kita kata kenikmatan yang Allah Ta'ala akan dekatkan untuk orang-orang bertakwa. Ghaira ba'id, dia takkan dijauhkan, akan didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Yang syurga tadi kita kena, itulah yang kita kena belajar tu. Apa nikmat-nikmat syurga, apa yang ada dalam syurga. Yang tu yang Al-Quran cerita kat kita. Bukannya kita sibuk kalut, kita hanya melihat dunia semata-mata. Sebab tu ada seorang sahabat ni sembang dia, kata dia tanya satu soalan yang bagus. Dia kata, "Ustaz, macam mana kita ni Ustaz? Setiap kali ada saja benda-benda dunia yang baru ni, kita akan cepat." Contohnya dia cerita pasal apa? Bila keluarnya proton baru kan, X50 pula. Dia kata, padahal kita dah beli kereta, dah ada kereta okey dah. Kalau kita tengok balik, cukup dah Ustaz. Dah cukup dah, nikmat Allah Ta'ala bagi ni, kereta tu dah cukup. Tapi dia ada perasaan kita macam seronok nak benda tu datang. Tengok X50 ni dia boleh pula parking sendiri. Tapi ada sebahagian orang kata, lagi takut kalau boleh parking sendiri tu. Sepatutnya dia kena letak juga apa? Signal sendiri kan. Signal yang automatik. Sebab orang ramai hari ni tak guna signal. Ramai orang hari ni bawa kereta tak guna signal. Dia tak tahu fungsi signal. Mungkin kena buat signal tu gerak automatik. Parking sendiri ni, kita pun risau. Tara yang sekarang parking macam ni pun macam-macam kan. Kalau kita tengok kat sini saja, parking tu macam-macam jenis, macam-macam fashion parking. Tapi dia nak kita macam mana? Kita tengok, kita pergi shopping kompleks, kita tengok benda baru keluar, kita rasa macam impress, kita nak beli, kita kadang-kadang tu dah cukup, benda tu dah ada, kita dah ada, macam mana? Soalan kata kat dia,
Ana bagi perumpamaan. Bagi satu ayat. Cakap dia bagi satu ayat ni. Tengok balik dalam Allah Ta'ala sebut apa? Ana bagi satu perumpamaan yang boleh faham, yang mudah untuk difahami. Kemudian ana suruh kita tadabbur ayat. Baik, ana kata kat dia, pernah tak kita pergi mana-mana tempat yang macam shopping kompleks? Semua orang pernah pergi. Okay, yang paling dekat ke sini apa? IKEA. Kan? Lagi apa lagi? Wan Utama. The Curve, semua boleh sebut kan? Baik, IKEA. Baik, selalunya orang pergi IKEA ni dia nak tengok apa? Perabot. Yang hebat-hebat, yang cantik-cantik, yang simple, yang minimalis lah, macam-macam lah. Ada yang pergi nak duduk tidur kat situ. Baik, bila kita masuk tempat-tempat macam ni, memang perkara yang akan, kerana mata itu sifat dia akan bawa kepada hati. Sebab dia benda yang kita kata, dunia ni Nabi SAW kata dia adalah perkara yang kita kata yang menyeronokkan. Bahjatun wazinatun walahun wala'ibun wa tafakhurun, yakni yang nak membawa kepada bermegah-megah. Bila kita masuk, bukan kita kata tak boleh pergilah. Nak beli barang, beli kan? Harus halal. Cuma jangan sampai kita jadikan benda-benda dunia ini melekat dalam hati kita sampai kita susah nak buang. Maksudnya apa? Sampai menyebabkan hati kita ni berpaut dengan dunia tu lebih. Sama juga macam orang apa? Orang yang budak muda sekarang ni, dia gadget. Gila dengan gadget. Ni nak keluar iPhone 12 pula, nak keluar iPhone ni. Jadi dia maksudnya nak bagi tahu di sini, obsesi masyarakat kebanyakannya adalah kepada benda-benda yang melibatkan dunia. Kerana apa? Kerana mereka nampak keindahan dunia tu. Betul? Mereka nampak, mereka pergi masuk IKEA, mereka nampak cantik. Oh, cantiknya tengok ni kursi ni. Tengok harga, kecil je kursi tapi harga 600. Tengok kursi ni, cantiknya, tengok ribu-ribu. Dia nak bagi tahu kat dia, pernah tak pergi IKEA? Dia kata pernah. Baik. Bila kita tengok tempat-tempat macam tu, kita pergilah mana-mana pun. Bukan nak suruh kita ni duduk kat rumah saja. Kalau dah boleh pergi. Kalau ada hajat, bukannya 24 jam pergi kan? Kalau ada hajat dah nak beli barang, pergi. Tapi pastikan kita ingat apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah kata apa? Allah Ta'ala sebut, wa kam ahlakna qablahum min qarnin wa hum ahsanu athathan wa ri'yah. Wahum ahsanu athathan wa ri'ya. And how many a generation have we destroyed before them, who were better in possession and outward appearance. Berapa ramai golongan, kurun manusia yang Allah Ta'ala telah musnahkan mereka, yakni sebelum mereka, daripada kurun zaman tertentu. Allah kata apa? Hum ahsanu athathan wa ri'ya. Mereka itu mempunyai apa? Penampilan, perkakas-perkakas, barang-barang, perkakas-perkakas yang lebih baik. Ayat ni tuju kepada orang musyrikin Mekah. Dalam surah Maryam ayat 74. Dalam surah Maryam ayat 74. Yang penampilan mereka hebat, bekas-bekas makanan mereka hebat, tempat-tempat duduk mereka, tempat tidur mereka itu hebat-hebat. Tetapi Allah musnahkan disebabkan oleh kekufuran. Begitulah juga kalau kita tengok dalam surah An-Nahl ayat 80, sama juga. Allah Ta'ala sebut apa? Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'alakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum
ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. So Allah Ta'ala sebut nikmat berkenaan dengan perkakas-perkakas yang kita boleh buat, kita boleh beli dan sebagainya ni, dia akan musnah. Macam mana sekalipun kita pakai pakaian yang hebat, perkakas-perkakas rumah kita, perabot yang mahal-mahal, dia akan musnah juga. Dia tak akan kekal. Kerana Allah jadikan dunia ini takkan kekal. Sebab tu kalau kita tengok balik, itu contoh praktikal macam mana kita nak kembali kepada Allah. Maksudnya kita tak menafikan muamalah kita dalam urusan dunia yang diharuskan. Maksudnya kita tak macam orang-orang yang melampau, yang kata tak boleh langsung pakai cantik-cantik, tak boleh, duduk atas sofa yang empuk pun tak boleh. Macam golongan-golongan rahib ataupun tasawuf yang melampau. Tetapi kita ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Maksudnya jangan sampai dunia ini kita bertakhta dalam hati. Jangan sampai dunia ini bertakhta dalam hati. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik, itu cara dia. Maksudnya apa sahaja yang kita nak kita tengok hari ini, maksudnya kita jangan terpedaya. Kita tahu baik apa tips yang paling ampuh untuk kita nak elakkan daripada terpedaya dengan dunia dan segala kecantikan dan keindahan dia. Iaitulah kita memperbanyakkan tazakkur, memperbanyakkan melihat apa yang Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan akhirat. Itu ustaz kita kata apa? Baca Quran. Kerana Quran cerita dekat kita tentang akhirat. Mengaji, menuntut ilmu. Kerana dalam proses kita menuntut ilmu, kita akan dapat, seakan-akan bila kita ada dalam majlis ilmu ni, raudatun min riyadil jannah, macam kita dalam taman-taman syurga. Sebab apa? Di dalam majlis ilmu itu kita akan dapat faedah yang akan mendekatkan kita dengan syurga, yang akan memberikan kita kerinduan untuk masuk ke syurga. Tapi kalau kita pergi dekat tempat-tempat yang macam tadi, shopping mall, The Curve, IKEA, rasa apa? Rasa macam nak hidup kat dunia selama-lamanya. Kalau boleh semua tu kita nak. Ada. Ada. Walaupun dia tak cakap, tetapi lisanul maqal, lisanul hal. Walaupun dia tak cakap, tetapi lisanul hal, keadaan dia. Iyalah, bila orang buat majlis ilmu tak pernah datang. Bila dibuat online pun tak pernah nak dengar. Kan? Kemudian bila datang, macam bila datang dengan macam-macam hal pula. Kan? Ustaz tak best lah. Penyampaian tak bagus lah, ginilah. Kemudian tak datang langsung atau tak dengar. Orang dah buat online, orang dah buat Zoom, orang buat YouTube pun masih tak dengar. Kalau dengar pun dengar sikit-sikit je. Masa yang Allah Ta'ala bagi 24 jam sehari, cuba kira berapa waktu yang kita peruntukkan untuk Allah selain daripada solat. Ini bukan kita nak kata ke orang, maksudnya kita muhasabah diri sendiri. Tak, itu maksudnya masih ada orang yang perbuatannya membuktikan bahawasanya dia lebih mendahulukan dunia. Bahkan ada yang menyelewengkan maksud ilmu. Dia kata ilmu ni bukan setakat mengaji Quran dengan hadis, dia kata. Termasuklah juga ilmu adalah macam mana kita nak jadi kaya. Itu ilmu juga, dia kata. Lalu dia pun tak hadir majlis ilmu, yang maksudnya majlis yang membincangkan tentang Al-Quran dan hadis. Lalu dia hanya sibuk dengan cara macam mana nak dapat duit yang banyak, nak jadi billionaire, nak jadi millionaire. Itu menunjukkan apa? Dia seakan-akan macam dia nak hidup kekal, nak hidup selama-lamanya di dunia. Nampak? Allahul musta'an.
Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala kata hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ini adalah apa? Apa yang dijanjikan kepada mereka. Apa yang telah dijanjikan untuk mereka. Iaitulah bagi siapa? Likulli awwabin hafiz. Bagi setiap orang yang awwabin, yang kembali kepada Allah, hafizin, yang menjaga apa? Perintah-perintah Allah. Siapa mereka ni? Man khasyar rahmana bil ghaibi. Mereka yang takut Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan yang apa kita? Bil ghaib. Maksudnya dia beriman dan ditakutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa biqalbin munib, dan datang bertemu dengan Allah dengan hati yang munibin, yakni hati yang sentiasa kembali kepada Allah. So di sini kita dapat daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut hati yang menjadi tempat untuk diukur sejauh mana seseorang itu kembali kepada Allah. Bukan fizikal semata-mata. Sebab Allah kata apa? Wa jaa biqalbin munib. Dia datang dengan hati yang sentiasa kembali kepada Allah. Udkhuluha bisalam, Allah kata masuklah ke dalam syurga dengan keselamatan, dengan sejahtera. Baik, cuba tengok wa jaa biqalbin munib. Baik, kat sini ada perkara yang kita nak sentuh. Sebab itu kalau kita tengok balik golongan salafus salih yang terdahulu, mereka menjadikan fokus yang utama dalam mereka nak memperbaiki diri mereka adalah fokus untuk memperbaiki hati, lebih daripada memperbaiki amalan zahir. Maksudnya apa? Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Allah kata wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabira basira. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabira basira. Cukuplah Allah mengetahui, ataupun cukuplah Allah akan dosa hamba-hambanya ini khabira, yakni meliputi, mendalam pengetahuannya, iaitulah mengetahui isi hati mereka, basira, dan maha melihat amal zahir, perbuatan zahir mereka. Sebab itu kata Al-Imam Al-Alusi rahimahullah berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menekankan hati dahulu. Maksudnya Allah melihat hati dulu. Kerana hati itu adalah raja bagi anggota badan. Kalau baik hati, maka anggota badan akan baik. Amalan zahir juga akan baik. Kerana hati yang menentukan. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Ala inna al-mudghata al-jasad fil mudghah idza salahat ala wahya al-qalb. Nabi kata apa? Adanya apa? Segumpal daging dalam jasad. Idza saluhat salaha kulluhu. Salaha al-jasadu kulluhu. Saluhat jasadu kulluhu. Apabila ianya baik, maka akan baiklah jasad keseluruhan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhal jasadu kullu. Apabila ianya baik, maka akan baik jasad keseluruhan. Wa idza fasadat, bila bila rosak, maka akan rosak jasad keseluruhan. Ala wahyal qalb, iaitulah apa? Hati. Nabi sebut hati. Sebab itu Allah dahulukan dalam ayat tadi khabira. Allah Ta'ala tengok hati dulu. Khabira, benda yang batin. Basira, baru dia tengok apa? Amalan zahir kita. Basira, melihat amalan zahir. Daripada ayat itu juga Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani menyebutkan apa? Urusan berkenaan dengan hati, niat, akidah, i'tiqad yang berkenaan dengan hati. Akidah ni berkenaan dengan hati lah. Ini didahulukan sebelum penampilan zahir, amalan zahir.
Sebab itulah salaf dulu mereka sangat-sangat menjaga urusan berkenaan dengan hati, lebih daripada penjagaan mereka dari sudut penampilan zahir. Berbeza dengan orang zaman sekarang. Zaman sekarang mereka lebih mendahulukan penjagaan zahir, penampilan zahir, lebih daripada hati. Contoh orang-orang yang mengaji, contoh kita sentuh orang yang mengaji agama, ini disentuh oleh guru-guru kami. Bila masyayikh kami ditegur, bila ada sebahagian segelintir penuntut ilmu ni disibukkan dirinya dengan jubah-jubah yang mahal-mahal ataupun jubah-jubah yang tertentu, jubah-jubah yang kononnya jubah itu bila mereka pakai akan nampak jadi macam orang alim dan sebagainya. Kopiah-kopiah yang tertentu, disibukkan dengan aksesori yang kononnya kalau dia pakai tu kononnya boleh jadi macam ulama ke. Teringat dulu waktu nak beli kopiah ni. Ini kopiah lama dah ni, kopiah berapa tahun. Time nak beli kopiah ni, teringat waktu apa, pergi kat satu kedai ni, dia tunjuk satu kopiah, macam-macam kopiah. Satu kopiah dia, kopiah apa? Kopiah yang imam, yang mufti pakai. Kopiah apa yang ada merah tengah. Dia kata belilah kopiah ni, nanti dia tak kenal kita kan, tapi dia recommend kopiah tu. Dia kata beli kopiah ni nanti orang boleh tolak jadi imam. Itu dia, keluar kenyataan macam tu. So apa maksud? Maksudnya di sini, kebanyakan orang hari ni mereka hanya nampak penampilan zahir. Maksudnya kalau kita pakai jubah, seakan-akan kita boleh jadi macam ulama tu. Itu yang kebanyakan masyarakat kita mudah kena tipu. Bila tengok pakai jubah sikit, itu dia percaya. Even kalau orang tu bawa benda syirik sekalipun dia percaya. Tengok sorban nampak cantik, sorban besar, dia boleh terus percaya. Dan kalau kita tengok ini banyak berlaku pada golongan-golongan yang kita kata yang mengabaikan penjagaan iktiqad, hati, niat, akidah lebih daripada segala-galanya. Maksudnya mereka yang mengabaikan penjagaan hati, yang hanya sibuk dengan penampilan zahir. Dan ini sebenarnya benda ni cuba untuk, kalau kita tengok balik, ini yang banyak tersebar. Contohnya, selalunya orang yang meniaga lah. Orang yang meniaga, kalau nak meniaga sejadah ke, nak meniaga jubah apa, benda halal boleh. Cuma jangan ada unsur-unsur penipuan ataupun unsur-unsur apa, pengelabuan. Unsur-unsur kita kata menggunakan agama. Kebanyakan kalau kita tengok iklan-iklan tu kadang-kadang melampau. Macam ada satu iklan tu, anda pernah tengok, dia jual sejadah. Kalau pakai sejadah ni, dia kata akan dapat lebih khusyuk, lebih. Sejadah apa? Sejadah Masjidil Haram, Masjid Nabawi konon. Dia kata insya-Allah, dia kata kalau pakai sejadah ni dapat mendekatkan kita dengan Tuhan, dapat mendekatkan kita lagi dengan Masjid Nabawi. Kalau setakat dapat mendekatkan diri kepada Masjid Nabawi apa semua tu, boleh tahan lagi lah, dapat kita kata dapat mengurangkan kerinduan contohan. Okey lah lagi. Tapi sampai tahap macam seakan-akan macam comfort. Dia adalah unsur-unsur kita kata macam unsur-unsur yang agak keterlaluan. Macam tadilah, pakai kopiah ni supaya apa? Orang boleh tolak jadi imam. Mana macam tu? Bukan macam tu. Kalau kau tak boleh baca Quran, pakailah kopiah macam mana sekalipun, tetap tak boleh jadi imam. Betul? Itu yang jadi kebanyakan orang terpedaya. Dia mudah terpedaya dengan penampilan. Dia tengok penampilan. Jadi kalau kita tengok, salaf dahulu mereka menekankan urusan hati lebih, bukan penampilan tak dijaga. Imam Malik rahimahullah, waktu nak baca hadis, dia akan pakai pakaian yang paling indah yang dia ada. Kemudian dia akan sikat dia punya janggut dia. Dia akan duduk dengan baik. Tetapi tak ada lah sampai kita kata apa, sampai tahap takalluh.
Maksudnya takalluf ni sampai benda yang kita kata tak mampu pun dia nak susah-susahkan, dia nak sulitkan. Macam orang hari ni lah, dia nak kena ada aksesori ni, aksesori tu, nak beli tongkat, nak kena tongkat, kononnya tongkat tu sunnah Nabi. Dia tanya pula orang, ada tak kepala tongkat yang macam ni, pasal dia kononnya nak ikut tongkat Nabi Musa. Ada yang tanya pula, ada tak cincin yang tulis Muhammadur Rasulullah, kononnya nak ikut sunnah Nabi. Salah tu. Cincin tu tak disuruh kita pakai cincin Muhammad Rasulullah tu. Betul tak? Itu belum lagi yang capal apa semua tu. Itu lagi lah, yang disandarkan dengan penipuan, pendustaan. Jadi itu kita kata, itu kebanyakannya kan? T-shirt I love Muhammad, we love Prophet. Tapi sejauh mana perbuatan dia? Dekat kereta dia lekat belakang, we love Prophet sallallahu alaihi wasallam, we love Muhammad. Tapi sejauh mana perbuatan dia? Jika nak dibandingkan dengan semata-mata slogan. Itu maksudnya kebanyakan orang hari ini dia lebih apa? Menekankan penampilan zahir, lebih daripada menjaga hati, menjaga akidah, menjaga niat. Wallahul musta'an. Baik, sebab itu Allah kata waja'a biqalbin munib. So, maksudnya asalnya yang diukur seseorang itu banyak kembali kepada Allah, adakah pada penampilan zahir dia? Anda bagi contoh yang mudah. Kita tengok dua orang. Okey, ada dua orang masuk kat sini. Satu orang dia pegang biji tasbih punya besar. Biji tasbih besar. Satu orang kita tak nampak dia pegang biji tasbih. Boleh tak kita ukur orang yang pegang biji tasbih yang besar tu, kita kata dia banyak berzikir kepada Allah ataupun banyak kembali kepada Allah. Dan kita kata, kita hukumkan orang yang tak pegang zikir, tak pegang tasbih ataupun batu tasbih tadi, biji tasbih tadi, adalah orang yang tak berzikir kepada Allah. Boleh tak? Tak boleh. Kalau macam tu, Sami Buddha yang besar, lagi besar dia punya apa, tasbih tu kan, yang sampai besar betul. Itu yang paling ingat Allah tu. Betul tak? Ada orang kita tengok dia pada kita kata contoh, kita bagi contoh yang mudah lagi. Yang kena dengan situasi kita. Contohnya macam bila berlakunya COVID-19 ni. Antara perkara yang menyedihkan, yang semua orang rasa sedih, bila nak pergi solat jemaah susah. Macam-macam SOP. Baik. Boleh tak kita katakan, dia waktu awal-awal berlakunya COVID-19 ni, ada satu, dia ada panggil satu, pemikiran ataupun satu mindset. Iaitulah mindset dia kata, kalau tak pergi solat jemaah waktu tu, seakan-akan dia tak ingat Allah, ataupun seakan-akan macam dia orang yang tak beriman kepada Allah. Lalu keluarlah fatwa-fatwa yang syadh, yang kita pun tak kenal siapa latar belakang. Kononnya kata tak wajib ikut SOP. Kata, jadi dia orang pun solatlah macam biasa. Ni ada awal-awal dulu. Awal-awal berlaku ni kan. Kemudian dimarah kerajaan tak bagi sembahyang Jumaat. Marah. Kenapa ni? Bagi masjid jadi kosong. Ni Dajjal. Nampak? Di start situ lah. Sebenarnya waktu awal tu dah keluar dah Dajjal ni. Kemudian dibawalah hadis-hadis yang konon nak sokong pendapat dia tadi. Tu yang datang macam-macam teori tu. Kan? Jadi dia kata, kalau masjid ni kosong, maksudnya kita ni habis kosong belaka. Habis kita ni seakan-akan macam kita ni akan, maksudnya jauh daripada Allah. Apa punca dia? Kejahilan. Kerana dia tak faham. Yang maksud kita kata sentiasa kembali kepada Allah itu bukan asalnya pada mana-mana monumen ataupun mana-mana tempat.
termasuk masjid. Asalnya adalah apa? Hati. Baik, anda bagi contoh yang mudah. Katakan satu masjid yang orang imarahkan masjid tu, bertahun-tahun orang datang solat. Tiba-tiba masjid tu bertukar jadi masjid tu dirobohkan. Katakan masjid tu dirobohkan, kemudian dibina gereja. Adakah semua orang yang ada kat situ dianggap sebagai semuanya kufur kepada Allah ataupun tak beriman dengan Allah? Dia ada latar belakang dia lah. Katakan tempat tu dipindahkan. Kita bagi contoh, la qaddar Allah, Allah Ta'ala tak takdirkan benda ni. Dia bagi contoh. Adakah, ataupun kita kata itu contoh yang agak mungkin sensitif lah, tapi kita bagi contoh, katakan masjid tu musnah, terbakar. Adakah semua orang yang ada di sekeliling tu, maksudnya kita boleh anggap tak ingat Allah, tak taat kepada perintah Allah? Tak boleh, tak ada kan, orang takkan faham macam tu, betul tak? Bukti dia, Nabi SAW dikeluarkan daripada Mekah, dikeluarkan daripada Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah tempat yang paling mulia atas muka bumi, Mekah. Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah, tinggalkan Mekah, tinggalkan Masjidil Haram. Walaupun Masjidil Haram adalah tempat yang paling mulia, tetapi disebabkan oleh Masjidil Haram ketika itu dipenuhi dengan kesyirikan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Nabi keluar. Maksudnya apa? Ukuran dekatnya kita dengan Tuhan, kembalinya kita dengan Tuhan, pada tempat ke, pada monumen ke, pada binaan ke, atau pada hati? Hati. Itu dalil. Baik, katakan COVID-19 sekarang ni masih lagi makin menaik pula. Okey, kerajaan letakkan SOP lagi, katakan lepas ni tak boleh pergi sembahyang jemaah. Katakan. Kalau orang yang faham tadi, asalnya kembali kepada Allah ni bukan bergantung kepada monumen ataupun tempat, satu-satu tempat, dia akan faham. Betul tak? Itu belum lagi kita bincang tentang apa? Maslahah, mafsadah. Belum lagi kita bincang tentang apa? Fiqh. Jarakkan saf. Kan? Ni kita bincang asal-asal. Sebab itu bagi orang yang ada ilmu, dia takkan bersikap dengan sikap yang penuh emosi. Dia reda bila apa? Bila kerajaan kata nak pergi semayang kena ada SOP, kemudian kena jarakkan, dia tahu kerana itu hanya sementara, dan itu ada maslahah dia. Antaranya adalah nak menjaga nyawa manusia, nak mengelakkan daripada kluster baru berlaku, merebaknya pandemik itu lebih merebak. Maka dia tenang. Sebab itu apa? Dia tak ada masalah. Dia tahu bahawasanya apa? Di rumah dia boleh solat. Betul tak? Bukan kata apa semua orang, jangan kita anggap macam semua orang ni macam kita seorang saja yang nak sembahyang kat masjid. Dia perasan tak? Dia rasa macam dia seorang je nak pergi masjid. Aku seorang je yang nak pergi Masjidil Haram, aku seorang je nak pergi masjid. Macam orang lain semua tak ada perasaan. Lalu dia menghukum semua orang macam seakan-akan apa? Oh, kerajaan ni tak galak orang pergi masjid. Oh, ini dajjal, orang ni gini. Oh, sampai ada yang keluar tahap keluar tuduhan tu dahsyat. Menteri agama ni, menteri apa, gini. Oh, kerajaan ni kerajaan yang telah dikuasai oleh WHO. Oh, WHO ni adalah dajjal punya. Bukti dia apa? Tengok tu logo dia ada ular. Oh, budak dah. Letih kita nak jawab. Sebab tu kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kenapa COVID-19 ni makin merebak? Puncanya kerana adanya sebahagian orang Islam yang menganggap COVID-19 ni adalah
konspirasi semata-mata. Punca dia. Sebab dia rasa macam tak apa, biar buat pun nak takut. Sebab itu ini kita kata puncanya kerana tak faham tadi. Maksudnya asal apa yang Allah Ta'ala tengok adalah hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak melihat kepada penampilan kamu, Allah tak melihat kepada batang tubuh kamu, Allah tak melihat pada rupa paras kamu, tapi Allah melihat kepada hati-hati kamu dan amalan kamu. So dalam konteks kita hari ni, maksudnya kita tahu, kita bila dah berlaku keadaan yang kita kata apa, keadaan yang sedemikian, dan kita tak nafikan lah SOP tu pun kenalah. Janganlah sampai hulu juga, sampai tahap yang ditetapkan 1 meter je, dia sampai lebih 2-3 meter. Tu pun ada juga kan, ada netizen kita tegur 1 meter je sepatutnya kalau kat masjid tu kan. Tapi kadang-kadang ni sampai 3 meter. Itu pun tak kena jugalah. Sebab ad-darurah tuqaddiru biqadariha. Darurat ni diukur dengan apa? Dengan sekadarnya. Kalau dah SOP tu macam letak 1 meter, cukuplah 1 meter. Tak perlulah sampai nak hulu, sampai melampau. Ada yang setengah tu sampai yang tahap menyusahkan, ataupun yang sampai tahap ialah bila ialah setengah tu memanglah kita kata dia kena ikut SOP lah. Tapi kadang-kadang takkanlah sampai tahap orang yang nak solat kan, orang yang dah sampai tu takkan dia disanggup untuk halau, tutup gate. Walaupun kadang-kadang lewat sikit je pun kan. Yang ada satu tu sampai tahap tendang kan, yang dia tendang foreigner. Dia tu seorang Bangla. Dalam masjid tu dia tendang. Dia tengok sebab foreigner tak boleh waktu tu tak boleh datang masjid. Dia tengok seorang Bangladesh ni masuk, dia pergi tendang. Tengah dalam masjid tu, tengah duduk atas atas tikar, atas sejadah. Sebab itu menunjukkan kita tak boleh ukur tahap keimanan, taatnya seseorang kepada Allah, kembalinya seseorang kepada Allah dengan penampilan tadi. Boleh jadi orang yang orang yang dia kaki masjid tu, tapi hati dia langsung tak berpaut pada Allah. Buktinya tadi, macam mana engkau boleh duduk dalam masjid, engkau duduk atas tikar sejadah, engkau boleh tendang orang? Tak masuk akal. Menunjukkan apa? Hanya penampilan dia pakai baju Melayu, pakai kopiah, ada sejadah dah cukup cantik, tetapi hati dia tak kembali kepada Allah. Kalau hati dia kembali kepada Allah, dia takkan takkan menzalimi orang lain. Dan ini benda yang kita kata sebab hati tak ambil penting, tak jaga hati tu. Walaupun kaki masjid sekalipun. Sebab tu syekh-syekh kami selalu cerita, bila dia orang pelik betul. Bila umrah, bila ibadat umrah, dia pun kata macam mana? Dia kata makhluk Allah yang paling kami pelik sekali. Ni ada sahabat-sahabat cerita, dia pun cerita pengalaman dia orang. Antaranya dia kata yang paling ramai lepas buat haji, buat umrah ni, yang paling ramai yang lepak-lepak, kemudian yang isap rokok dekat Masjidil Haram, yang dekat Masjid Nabawi, yang isap rokok yang tanpa ada rasa bersalah. Dia kata yang paling ramai Malaysia, Indonesia. Ni base pada pengalaman dia. Yang lain tu ada jugalah, tapi dia kata dia maksudnya orang yang maksudnya kita yang dididik dengan agama ni, kita nampak benda tu memang sangat-sangat menyedihkan. Maksudnya baru lepas beribadat, dia tak ada rasa bersalah, dia menyakiti orang lain dengan asap rokok dia tu. Kemudian buat sampah. Kan orang isap rokok ni, dia bukan dia hanya seorang-seorang dia menyusahkan orang lain juga. Tambah-tambah lagi bila waktu haji dengan umrah, buat sampah paling banyak. Sedangkan sepatutnya datang buat ibadat yang agung. Apa puncanya? Kerana hati. Baik. Jadi sebab itu Allah kata waja'a biqalbin munib udkhuluha bisalam. Mereka yang datang dengan hati yang munib, yang selalu kembali kepada Allah. Sebab itu kita tak boleh ukur dengan penampilan orang semata-mata. Kita nak kata dia banyak berzikir sebab apa? Sebab dia pegang tasbih. Boleh jadi yang pegang tasbih itulah yang paling lalai. Dan boleh jadi yang pegang tasbih itulah Allah Ta'ala hapuskan amalannya kerana dia riak.
Boleh jadi. Sebab itu ulama bahas kan, yang paling afdal kita berzikir dengan apa? Ruas jari kita itu yang menepati sunnah. Kan? Itu yang menepati. Kita nak keluar daripada khilaf. Kan? Boleh jadi orang yang pegang sekarang yang macam tasbih digital lah semua, supaya nak orang nak dikatakan dia banyak berzikir. Itu penyakit hati juga tu, ujub, sum'ah, riak. Sebab itu kita tak boleh ukur pada penampilan semata-mata. Ya, penampilan itu sebenarnya dia adalah apa yang datang, yang zahir daripada hati. Tetapi kita tak boleh jadikan penampilan zahir itu semata-mata sebagai ukuran kita. Sebab tu kalau kita tengok balik orang yang, contoh kita tengok dalam sejarah penyelewengan, macam mana Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Bani Israel, Ahlul Kitab, bagaimana mereka menyelewengkan agama Allah. Kebanyakan mereka adalah Ahlul Kitab, kebanyakan mereka orang alim, orang yang ada ilmu, tetapi menyelewengkan agama Allah. Wallahul musta'an. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam surah Az-Zumar ayat 17 berkenaan dengan khabar gembira, busyra. Walladzina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra. Fabashshir bil ibad. Baik, Allah Taala sebut berkenaan dengan apa? Walladzina ijtanabu at-taghut an ya'buduha. Orang yang menjauhi taghut, itulah daripada menyembahnya. Wa anabu ila Allah, dan mereka yang kembali kepada Allah, selalu kembali kepada Allah, sentiasa kembali kepada Allah. Lahumul busyra, bagi mereka ada khabar gembira. Iaitulah orang yang apa? Menjauhi kesyirikan, orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Baik, kemudian Imam Ibnul Qayyim mula membahaskan tentang inabah. Baik, inabah ini ada dua jenis. Inabah ada dua jenis. Yang pertama, inabatun lirububiyatillah. Inabatun lirububiyatillah, iaitulah inabah kembalinya seseorang kepada Allah, kepada Tuhan. Iaitulah inabatul makhluqati kulliha, yang ada fitrah bagi seluruh makhluk. Dinamakan dengan inabah lirububiyah, inabah rububiyah. Maksudnya rasa nak kembali kepada Tuhan, sentiasa rasa nak kembali kepada Tuhan. Yang ini ada bagi seluruh makhluk. Berkongsi padanya mukmin dan kafir, al-barru wal fajir, orang yang baik dan orang yang jahat, semua ada. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ar-Rum ayat 33. Wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum munibina ilaih. Ini dalil dia. Apabila manusia ditimpa dengan kemudaratan, wa idza massan nasa durrun, apabila kemudaratan menimpa manusia. So Allah Ta'ala kata an-nasa, seluruh manusia, umum. Tak kira dia mukmin ke, dia kafir ke, dia baik ke, dia jahat ke, semua manusia. Bila ditimpa kemudaratan, da'au rabbahum, mereka akan berdoa, minta kepada Tuhan mereka. Tak kira lah. Kalau yang sembah berhala, dia akan pergi bakar duit dekat berhala dia, mengharapkan apa? Mengharapkan dilindungi daripada apa? Malapetaka. Sebab itu dia bakar-bakar. Itu dalil menunjukkan dia, bila dia ditimpa kesusahan, dia akan kembali kepada Tuhan. Da'au rabbahum munibina ilaih. Tengok Allah kata munibina ilaih, mereka kembali kepadanya, kembali. So ini inabah rububiyah. Dan ini umum bagi seluruh makhluk, seluruh manusia yang ditimpa kesusahan, sebagaimana yang kita tengok. Dan ini kalau kita tengok inabah ini, inabah jenis pertama ini, kata Imam Ibn Qayyim, la tastalzimul Islam, tidak melazimkan keislaman seseorang. Bal tujami'u syirk wal kufr, bahkan boleh jadi ianya berhimpun kepadanya kesyirikan dan kekufuran. Maksudnya apa? Walaupun dia ada rasa nak kembali kepada Allah, tetapi dia takkan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid.
Maksudnya kerana dia ditimpa musibah saja. Dan kerana fitrah dia rasa kena cari Tuhan lah. Kan? Paling kurang tengok waktu COVID-19 waktu apa? Disco, pub semua tutup. Jadi dia pun kata apa? Oh, tak boleh lah. Takut kena apa? Kena COVID. Jadi takut dia pada COVID tu pun menunjukkan fitrah dia. Bila dia ditimpa kemudaratan, maka dia nak cari perlindungan. Dia nak cari perlindungan. Dan dia tahu benda yang boleh memudaratkan dia tu, kalau dia pergi juga akan mudarat dia. Walaupun dia tak percaya dosa dan pahala. Itu fitrah. Dia tahu. Nampak? Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat 33 hingga 34 Allah kata apa? Thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima atainahum. Kemudian bila Allah Ta'ala berikan kepada mereka, rasakan kepada mereka sedikit rahmat, Allah bagi mereka rahmat, senang sikit. Idza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun, maka mereka, sebahagian di kalangan mereka itu akan apa? Mensyirikkan Tuhan mereka. Maka ini kalau kita tengok balik keadaan mereka setelah mereka kembali tadi pada awalnya. Mereka kembali kepada Allah di saat susah, sulit. Dan ini juga ada dalam orang musyrikin. Orang musyrikin, maksudnya dia bila dia susah, dia akan minta kepada Allah saja. Bila Allah selamatkan dia, maka dia kembali mensyirikkan Allah. Nampak? Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ila al-barri idhum yushrikun. Apabila mereka naik atas kapal lalu mereka dipukul dengan ombak besar, maka mereka akan berdoa meminta kepada Allah semata-mata. Da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika itu dia mengikhlaskan doa dia kepada Allah je. Allah saja. Bila Allah dah selamatkan dia, lalu dia kembali menjadi syirik. Allah Ta'ala sebut tentang orang musyrikin. Baik, jadi inabah itu adalah inabah yang kita kata inabah ar-rububiyah. Yang ni berkongsi pada semua orang. Even kalau kita tengok hari ni, orang yang agama apa sekalipun, dia ada benda tu. Sebab tu dia orang pun datang hari Ahad, doa, solat. Kan? Orang Kristian, orang Yahudi hari Sabtu. Kemudian ada hari-hari yang tertentu mereka akan doa, mereka ada zikir mereka. Mereka ada bacaan-bacaan doa mereka. Kerana mereka nak mengharapkan keselamatan. Itu menunjukkan apa? Semua orang. Baik. Kemudian yang even orang yang tak ada agama pun, maksudnya yang ateis. Baik, ateis ni disembah apa? Disembah hawa nafsu dia. Dia akan apa? Dia akan, kalau kita tengok, dia akan dia tak ada benda yang dia nak agungkan. Dia tak ada benda yang dia nak appreciate kan, bila dia dah tak percaya Tuhan. So dia akan kembali kepada satu juga, iaitulah dia nak mengagungkan diri dia. So dia appreciate diri dia, dia keluar, dia belanja, dia makan banyak-banyak, kemudian dia jadi nak tak tenang juga. Dia minum arak apa semua, tak tenang juga kan. Akhir sekali dia nak cari apa yang boleh menenangkan dia, apa yang boleh menggembirakan dia, apa yang boleh mententeramkan dia. Dia rasa awal-awal tu dia rasa macam kalau dia keluar enjoy, keluar pergi parti dan sebagainya tu dah boleh happy. Tapi dia tahu bila dia dah buat benda tu, dia takkan dapat ketenteraman. Tengok-tengok masuk penjara, tengok-tengok apa langgar orang, tengok-tengok buat jenayah. Nampak? Kemudian dia mula fikir, dan dia tahu benda tu adalah apa? Fitrah tu ada. Contoh macam apa? Saint Helena, yang dinisbahkan mazhab Hellenism. Saint Helena ni ibu kepada siapa? Maharaja Konstantin. Dia antara first wanita pertama yang mengerjakan ibadat haji dalam agama Kristian. Sebab apa dia pergi ke Jerusalem waktu tu? Ini lebih kurang dalam 300 tahun selepas Nabi Isa diangkat. 300 BCE, ataupun CE, Common Era, AD, 300 tahun lepas.
Saint Helena ni, kalau kita tengok balik, dia antara apa yang menggerakkan dia untuk mengasaskan ajaran Kristian yang hari ni yang berpegang dengan mazhab dia, kebanyakannya, terutamanya Katolik dan sebagainya. Baik, kalau kita tengok apa yang menggerakkan dia untuk kembali kepada Tuhan. Kita tak bincang Tuhan apa yang dia sembah, tapi kita nak bincang apa yang menggerakkan dia kembali kepada Tuhan. Disebabkan oleh apa? Dia nak cari ketenteraman, ketenangan. Pada awalnya kalau kita tengok kisah dia mendoakan anaknya Konstantin ketika berlakunya perebutan antara kerajaan Rom, Empire Rom. Maka Konstantin ini minta restu daripada ibunya Helena supaya diberikan kemenangan. Lalu datanglah kisah khurafat, kononnya Konstantin ni mimpi tengok turun daripada langit adanya cross. So daripada situ asal usul cross tu, salib, kan? Kemudian dikatakan menang dalam peperangan. Kemudian tak lama lepas tu berlakunya satu konspirasi ataupun berlakunya satu kes yang menyebabkan, yang merubah pendirian Saint Helena ni, mak kepada Konstantin ni, bila mana anak kepada Konstantin, anak lelaki Konstantin telah dituduh melakukan perbuatan sumbang bersama dengan mak tiri dia atau isteri yang kedua, isteri dari Konstantin. Lalu Konstantin telah menghukum bunuh anak dia sendiri. Baru kena tuduh, tak ada bukti lagi, dia terus hukum bunuh. Bila dia dah hukum bunuh, rupanya baru dia tahu anak dia tadi adalah mangsa keadaan, difitnah. Dan ini menyebabkan apa? Helena rasa sangat sedih. Sebab cucu dia mati tu kena tuduh buat benda tak baik. Lalu ayah dia Konstantin ni terus bunuh. Helena ni buat apa? Dia kata dia dah bernazar untuk pergi cari tempat apa? Jesus. Ketika itu usia dia 70 tahun. Bayangkan. Apa yang mendorong dia untuk kembali? Ini kita kata kembali kepada apa? Kembali kepada Tuhan secara umum. Kerana fitrah. Dia nak cari Tuhan. Sebab tu dia pergi mengembara daripada Itali sampai ke mana? Jerusalem. Daripada Konstantin, daripada Konstantinopel tu lepas tu dibina. Tapi waktu awalnya di Itali. Konstantinopel yang Turki sekarang kan, itu lepas tu baru dibina oleh Konstantin. Tapi nak bagi tahu apa yang menggerakkan dia untuk cari Tuhan. Walaupun kita tahu Tuhan itu batil lah, fitrah. Kerana tak tenteram bila berlaku masalah. Kemudian bila dia sampai sana, itu yang jadi apa? Dia jumpa kononnya cross tu, kemudian dia disebarkan pada seluruh gereja-gereja yang ada. Dan kalau kita tengok balik, sebenarnya ini asal dia. Asal macam mana boleh datang cross tu. Zaman Nabi Isa dah ada dah, tapi tak ada benda maksudnya yang dijadikan syiar tu tak ada lagi. Tapi nak bagi tahu itu fitrah. Fitrah manusia. Baik. Kemudian inabah yang kedua, inabatu tsaniyah, iaitu inabatu awliyaihi, kembalinya wali-wali Allah, iaitulah apa? Orang-orang yang beriman. Iaitulah inabatun ilahiyah, ataupun kita kata inabatun ubudiyah wa mahabbah. Inabah yang kita kata bersifat ubudiyah, perhambaan dan kecintaan yang murni kepada Allah, tidak bercampur di dalamnya kesyirikan. Kalau yang rububiyah tadi boleh bercampur. Contohnya macam tadilah, dia nak kembali kepada Tuhan, tapi dia tak jumpa Tuhan yang sebenar. Akhir sekali dia pergi sembah Jesus. Still sesat. Walaupun dia rasa macam dia dah kembali kepada Tuhan, tapi dia tak jumpa Tuhan yang sebenar. Dia menganggap Jesus Christ tu sebagai Tuhan. Itu yang kategori pertama. Dia inabah juga kan. Kalau kita buat cerita, orang akan terkesan tak? Orang akan terkesan. Sebab tu orang Kristian angkat dia sebagai apa? Saint. Sampai sekarang orang Kristian
doa minta dekat, jadikan dia sebagai wali yang apa? Dekat dalam doa mereka. Sampai sekarang mereka jadikan syafaat Helena tu sebagai syafaat yang penting. Dalam doa-doa mereka, mereka akan sebut Saint Helena, Saint Helena, intercede for me, a poor servant of God, that God may bless my life, my soul and my family and my friends. Disebut dulu Saint Helena. Ni dalam doa orang Kristian. Intercede for me, maksudnya apa? Tolong aku. Syafaat, minta syafaat perantara, a poor servant of God, hamba Allah yang lemah ni. Tolonglah bagi keberkatan kepada hidup aku, jiwa aku, family aku dan kawan-kawan aku. Dia minta dalam doa dia. Adakah itu inabah? Inabah betul tak? Kalau kita dengar orang Kristian doa, dia sebut Tuhan lah. Dia nak kembali kepada Tuhan ke? Ya, nak kembali kepada Tuhan. Tetapi cara dia salah. Cara dia salah. Sebab dia menjadikan antara Tuhan itu ada perantara. Cuba kita terjemah doa dalam bahasa Inggeris itu, terjemah dalam bahasa Arab. Ya Helena, ishfa'li, ishfa'lana, ataupun ishfa'lana, syafa'atan, atau syafi'li, bagikan syafaat untukku, intercede for me. Itu maksud dia. Sebab tu intercession for sin, ataupun for the dead person, memohon syafaat daripada orang yang sudah mati. Ini bukan ajaran Nabi Isa. Kerana Nabi Isa ajaran dia tauhid. Ini datang 300 tahun selepas pengangkatan Nabi Isa, kewafatan Nabi Isa. Sama juga dalam Islam. Islam tak ada. Datang 300 tahun lepas Nabi wafat. Siapa yang bawa masuk? Sufism, filosofism, apa kita kata, Syiism, filosofi, falsafah yang masukkan. Macam Roman Empire, dia orang ni asalnya ada, dia orang ni sebenarnya paganism. Bahkan dia orang ada satu cult. Ditemui baru-baru dalam 10 tahun yang lalu, ditemui satu secret temple dekat Rom ataupun dekat Itali, Venice ke kat mana, secret temple, yang membuktikan bahawasanya doktrin Trinity itu sebenarnya datang daripada paganism, bukan daripada ajaran Nabi Isa. Dia orang jumpa apa? Dia orang jumpa temple tu, kemudian dia punya logo-logo dia, antaranya apa? Temple tu dia ada patung, yang mana patung tu pegang kepala lembu, dan kepala lembu tu dilukis adanya darah. Kemudian patung yang paling besar tu, dia ada di belakang dia tu ada logo matahari, yang tu dipanggil apa? Mithra, goddess of sun. Kemudian dia ada 2 orang lagi. So kat situ kalau kita tengok bagi dia punya konsep Trinity tu dah ada. Kemudian yang lembu tadi, kepala lembu tu dengan darah, itu adalah apa? Sacrifice. Jadi agama pagan yang dulu, paganism, mereka meyakini konsep Trinity. So Tuhan ni ada 3. Ada 3 oknum dengan nama yang berbeza. Antaranya yang paling kuat sekali, yang dianggap sebagai yang paling kuat adalah Mithra, yakni the goddess of sun, dewa matahari. Dia punya logo adalah apa? Matahari di belakang kepala dia. Sebab itulah bila pengkaji buat kajian, bila dia orang ambil balik konsep Trinity yang ada dalam Kristian, bila lambang salib, patung Jesus tu, kan dia kat salib tu, disalib kan. Kemudian dia ada apa? Dililit dengan lilitan duri. Dia panggil apa? Olive. Olive tu dia orang takwil, sebenarnya dia apa? Lilitan duri ketika dia diseksa. Batang olive tu ada duri. Ada duri. Itu latar belakang dia. Baik, kemudian mereka cuba comparekan dengan apa? Patung yang mereka jumpa dalam secret temple tu. So sama. Konsep dia sama. Maksudnya apa yang ada di belakang gambar Jesus tu, maksudnya sama macam matahari yang ada di belakang
patung Mithra. Kemudian sebab itulah kalau kita tengok balik, yang lembu tu sacrifice. Sebab mereka dah ada satu doktrin, maksudnya sacrifice ni perlu untuk apa? Untuk salvation, untuk menyelamatkan seseorang. Jadi bila paganism ini, mereka cuba nak Roman Empire ketika itu cuba nak mengukuhkan kedudukan mereka. Antaranya adalah mereka cuba masukkan doktrin pagan itu ke dalam ajaran Kristian. Itu mereka cuba asimilasikan. Mereka cuba masukkan, synchronize. Masukkan ke dalam Kristian. Sebab itulah apa? Kalau kita tengok orang Kristian, dia disebut Jesus ni apa? He is Lamb of God. Betul tak? Lamb of God. Sebab apa Lamb of God? Kalau dia kata Cow of God, nampak jelas sama macam Mithra. Macam dalam patung yang temple, yang secret temple tadi, sama. Orang perasan. Tapi dia guna apa? Lamb of God. Dia ambil kambing. Sebab apa? Doktrin mereka, Jesus itu adalah apa? Sacrifice yang akan darah Jesus itu yang akan menjadi penyelamat bagi dosa warisan. So dia punya konsep sama. Itu berkenaan dengan apa? Kita kata berkenaan dengan Hellenism. So dia daripada kita kata satu mazhab dalam Kristian yang menjadi mazhab yang dominan. Mazhab dominan dalam ajaran Kristian. Baik. Itu latar belakang. Kalau kita tengok, itu menunjuk, membuktikan kepada mereka semua nakkan Tuhan. Nakkan pada Tuhan. Even kalau kita tengok di Mesir, Egypt, Mesir kuno, bila dibuat satu dikaji satu tapak arkeologi yang berdekatan dengan salah satu piramid, mereka jumpa ada banyak tulisan-tulisan, surat-surat permohonan, doa dan sebagainya. Itu menunjukkan apa? Daripada dulu lagi manusia ni nakkan Tuhan, nak kembali kepada Tuhan. Tapi disebabkan mereka berpaling daripada jalan yang sebenar, maka mereka sesat. Baik, jadi inabah yang kedua ini, inabah yang ubudiyah. Yang ni khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi insya-Allah kita dah habis waktu. InsyaAllah kita akan bincang, kita akan sambung untuk membahaskan berkenaan dengan inabah yang kategori yang kedua, iaitulah inabah bagi wali-wali Allah. Apa yang dimaksudkan dengan al-inabah? Kembali kepada Allah. Kalau kita tengok balik al-inabah tadi, dia sebenarnya kalau kita ada apa nak buat, bila nak buat poster tu ada tanya kan, tanya nak terjemah apa inabah ni. Kalau kita tengok balik, dia sebenarnya makna inabah ni al-isra' wal-ruju' wat-taqaddum. Maksudnya isra' segera, ar-ruju' dia kembali, segera kembali, wat-taqaddum dia kita kata apa? Progresif. Dia maksudnya dia tak bertangguh, dia segera. Dia tak bertangguh. Sebab itu kita akan bincang nanti apa rukun ataupun apa asas inabah. Dengan lebih terperinci kita akan bincang nanti, iaitulah inabah yang dalam kategori kedua, dan inilah yang kita nak bincangkan. Yang inilah yang kita nak cuba nak amalkan dan nak praktikkan, iaitu inabah al-ubudiyah. Al-ilahiyah al-ubudiyah. Baik. Ada soalan? Baik. Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita tangguh di sini. Kita insya-Allah kelas yang berikutnya 22 Oktober, insya-Allah kita akan sambung bahaskan sambungan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.